Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap anda semuanya sihat-sihat saja ya. Baiklah, untuk hari ini cikgu akan mengajar sains tingkatan 4. Tetapi sebelum itu, mari cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Okey, nama cikgu, Cikgu Mahfariza binti Muhammad Isa. Cikgu mengajar sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Seri Indra Putra. Okey, untuk bab 9 iaitu kimia industri, terdapat 3 standard kandungan yang perlu kita kuasai, iaitu 9.1 alloy, 9.2 kaca dan seramik, 9.3 polimer. Seterusnya, mari kita tengok standard pembelajaran bagi alloy. Untuk itu, murid-murid dikehendaki boleh mentakrif dan memberi contoh alloy berdasarkan komposisi unsur dalam alloy. Murid juga boleh menjalankan eksperimen untuk membanding ciri alloy dengan logam tulennya. Dan yang terakhir, murid boleh mewajarkan kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita perhatikan slide yang telah cikgu sediakan ini. Terdapat 4 keping gambar yang telah cikgu bahagikan 2 keping gambar dalam bahagian A dan 2 keping gambar lagi di dalam bahagian B. Gambar-gambar di dalam bahagian A kita dapati belakang kereta yang kemik. Tin susu juga kemik. Sebaliknya, gambar-gambar di dalam bahagian B terdapat kepingan duit shilling yang menunjukkan permukaan yang berkilat. Masih lagi menunjukkan rupa bentuk yang asal. Dan sebuah jambatan konkrit yang kukuh dan utuh. Apa yang ingin cuba cikgu sampaikan kepada kamu semua ya? Baiklah, logam tulen. Logam tulen merupakan binaan untuk belakang kereta dan juga tin susu. Dan kita dapati ianya kemik. Apa yang dapat kita simpulkan sini? Logam tulen tidak tahan lasak. Berbanding alloy, iaitu bahan yang digunakan untuk membuat duit shilling, dan jambatan konkrit ini didapati kukuh dan masih menunjukkan rupa bentuk yang asal. Ya murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Maksud alloy ialah campuran 2 atau lebih unsur dalam komposisi tertentu dengan komponen utamanya adalah logam. Alloy menyebabkan logam tulen menjadi lebih keras. Kerana logam tulen biasanya lembut dan tidak tahan lasak. Ya murid-murid, sekarang cikgu ingin tunjukkan bentuk-bentuk alloy. Iaitu alloy daripada campuran 2 atau lebih logam. Contohnya adalah gangsa. Gangsa adalah campuran kuprum dengan komposisinya 88% dan timah 12%. Dan contoh seterusnya loyang. Loyang adalah campuran kuprum dengan komposisinya 75% dan zinc 25%. Bentuk alloy yang lagi satu ialah campuran logam dengan bukan logam, iaitu keluli. Keluli adalah campuran besi sebanyak 99% dan karbon 1%. Ya murid-murid, untuk fahamkan kamu lebih mendalam mengenai struktur logam tulen dan alloy, cikgu telah sediakan satu video ringkas. Mari kita saksikan video ini. Logam tulen mempunyai atom-atom yang tersusun dalam lapisan yang sekata. Lapisan itu mudah menggelongsor apabila dikenakan tekanan. Alloy lebih keras dan kuat kerana atom-atom yang berlainan saiz daripada logam campuran membuatkan lapisan atom tidak sekata. Lapisan tersebut tidak dapat menggelongsor dengan mudah. Baiklah murid-murid, berdasarkan video ringkas yang cikgu tunjukkan kepada kamu tadi, menunjukkan logam tulen terdiri daripada unsur yang sama saiz. Oleh itu, apabila satu tekanan diberikan ataupun satu ketukan diberikan kepada logam tulen, ianya mudah menggelosor. Sebaliknya, alloy terdiri daripada gabungan unsur yang berbeza pula saiznya. Maka ia sukar untuk menggelosor.
maka alloy lebih kukuh berbanding logam tulen. Bagaimana murid-murid semua setelah menyaksikan video tadi dan pendengar ringkas daripada cikgu? Cikgu harap kamu semua lebih memahami struktur logam tulen dan alloy. Baiklah, seterusnya bagaimanakah alloy ini dihasilkan? Alloy dihasilkan melalui satu proses pengaloyan. Apakah yang perlu kita faham tentang pengaloyan ini? Mari kita semak fakta berikut. 1. Pengaloyan merupakan proses pencampuran atom asing ke dalam logam tulen. Apabila benda asing ataupun atom asing ditambahkan kepada logam tulen, sifat logam tulen akan berubah. Kebaikan pengaloyan ialah untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan lagi struktur logam tulen. Pengaloyan mengubah sifat asal logam tulen. Mari kita kupas maksud ini. Okey, yang pertama kita lihat ciri dari segi menambahkan kekerasan logam. Contohnya, aluminium ditambah dengan magnesium dalam komposisi tertentu supaya alloy yang terhasil lebih keras dan ringan. Seterusnya untuk mencegah kakisan logam. Kromium dan nikel ditambah ke dalam besi dengan kuantiti yang kecil untuk menghasilkan keluli nirkarat yang lebih tahan karat. Dan yang terakhir untuk membaiki rupa bentuk logam. Contohnya, kuprum ditambah dengan zinc dalam kuantiti kecil untuk menghasilkan loyang yang menunjukkan permukaan yang lebih berkilat. Baiklah murid-murid semua, sekarang cikgu tunjukkan beberapa contoh-contoh alloy beserta komposisi, sifat dan kegunaannya. Mari kita kaji raja ini. 1. Keluli menunjukkan komposisi besi sebanyak 99% dan karbon 1%. Sifat keluli adalah keras dan kuat. Kegunaan keluli adalah untuk membina rumah, jambatan, mesin, kenderaan dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula pewter dengan komposisi timah sebanyak 97%, antimoni dan kuprum masing-masing 3%. Seterusnya, mari kita lihat sifat pewter menunjukkan permukaan yang lebih berkilat dan tahan kakisan. Pewter digunakan untuk membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Dan seterusnya gangsa. Okey, mari kita lihat gangsa dengan komposisi kuprum sebanyak 88% dan timah 12%. Sifat gangsa adalah lebih keras dan tidak berkarat. Kegunaan gangsa adalah untuk membuat shilling, pisau dan sebagainya. Seterusnya mari kita lihat loyang dengan komposisinya iaitu kuprum sebanyak 75% dan zinc 25%. Loyang menunjukkan sifat yang lebih kuat, permukaan berkilat dan ianya mudah ditempa. Okey, kegunaan loyang adalah untuk membuat kunci, peralatan muzik seperti saksofon dan lain-lain. Okay, seterusnya mari kita lihat yang terakhir iaitu duralumin dengan komposisi aluminium sebanyak 95%, kuprum 3%, magnesium dan mangan masing-masing 1%. Sifat duralumin ialah ringan, kuat dan tahan kakisan. Seterusnya, duralumin digunakan untuk membuat badan kenderaan seperti bas, kapal terbang, kereta api dan sebagainya. Ya, murid-murid, sekarang cikgu ingin tunjukkan perbezaan antara alloy dengan logam tulen. Terdapat 6 contoh perbezaan yang dapat cikgu berikan di sini. Mari kita lihat jadual ini. Okey, yang pertama perbezaan dari segi rupa bentuk. Okay, alloy menunjukkan permukaan yang sangat berkilat, manakala logam tulen menunjukkan permukaan yang berkilat. 2. Perbezaan dari segi ketertempaan. Alloy tidak boleh ditempa. Artinya alloy tidak boleh berubah-ubah bentuk kerana ia keras. Sebaliknya logam tulen boleh ditempa. Seterusnya kita lihat perbezaan dari segi kemuluran. Alloy tidak mulur atau tidak rapuh. Sebaliknya untuk logam tulen ianya mulur. Seterusnya mari kita lihat perbezaan dari segi kekerasan. Alloy keras, logam tulen lembut. Seterusnya kita lihat pula perbezaan dari segi kekuatan.
di mana alloy kuat, logam tulen lemah. Dan yang terakhir, perbezaan dari segi ketahanan terhadap kakisan. Alloy tahan terhadap kakisan, artinya alloy tidak mudah berkarat. Berbanding logam tulen tidak tahan kakisan, artinya ia mudah berkarat seperti paku besi. Ya murid-murid, sekarang kita sampai ke bahagian eksperimen 9.1. Jadi cikgu ingin tunjukkan satu demonstrasi eksperimen 9.1 untuk menguji kekerasan antara alloy dan logam tulen. Mari kita lihat demonstrasi ini. Eksperimen yang berikut dijalankan untuk mengkaji kekerasan alloy dan logam tulen. Susun radar seperti yang ditunjukkan di sini. Kita mulakan dengan mengkaji kekerasan bongkah kuprum dahulu, iaitu suatu logam tulen. Lekatkan alas berbola pada bongkah kuprum dengan menggunakan pita selofan. Gantungkan pemberat pada ketinggian 50 cm dari permukaan meja. Letakkan bongkah kuprum tadi di atas meja, betul-betul di bawah pemberat. Jatuhkan pemberat supaya mengenai alas berbola yang dilekatkan. Ukur diameter lekuk yang terbentuk pada bongkah kuprum itu. Diameter lekuk yang terbentuk ialah 4,6 mm. Eksperimen diulang dengan menggantikan bongkah kuprum dengan bongkah loyang, iaitu suatu alloy. Gantungkan pemberat yang sama pada ketinggian yang sama. Letakkan bongkah loyang yang telah dilekatkan dengan alas berbola di atas meja, betul-betul di bawah pemberat. Jatuhkan pemberat supaya mengenai alas berbola yang dilekatkan pada bongkah loyang itu. Ukur diameter lekuk yang terbentuk. Diameter lekuk yang terbentuk pada bongkah loyang ialah 3,9 mm, iaitu lebih kecil daripada lekuk pada bongkah kuprum. Eksperimen ini menunjukkan bahawa alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Ya murid-murid, berdasarkan demonstrasi eksperimen sebentar tadi, iaitu 9.1 yang terdapat di dalam buku teks, maka ia mengesahkan bahawa bongkah loyang iaitu alloy lebih keras berbanding bongkah kuprum iaitu logam tulen. Bagaimanakah buktinya? Berdasarkan diameter lekukan yang terhasil oleh bongkah loyang yang lebih kecil berbanding diameter lekukan yang dihasilkan oleh bongkah kuprum. Baiklah, sekarang kita masuk ke standard pembelajaran yang kedua, iaitu kaca dan seramik. Di akhir pembelajaran, murid-murid boleh memerihalkan komponen kaca dan seramik. Dan murid-murid juga boleh menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Apakah kaca? Kaca diperbuat daripada silika. Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Silikon dioksida wujud secara semula jadi di dalam pasir. Silika akan dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Sekarang cikgu bawakan anak murid semua untuk melihat jenis-jenis kaca, komposisi, ciri-ciri dan kegunaan kaca dalam kehidupan harian. 1. Kaca silika telakur dengan komposisi silika. Ciri-ciri kaca silika telakur ialah tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Lengai terhadap bahan kimia bererti ia tidak mengambil tindak balas dengan sebarang bahan kimia. Okey, seterusnya kegunaan kaca silika telakur adalah untuk dijadikan batang dan tiup kaca, corong turas, cermin kanta dan cermin. Okey, seterusnya adalah kaca soda kapur dengan komposisi silika, kalsium karbonat, natrium karbonat. Kegunaan, kaca soda kapur menunjukkan ciri-ciri takat lebur yang lebih rendah dan ianya mudah dibentuk.
Kegunaan kaca soda kapur adalah untuk dijadikan penutup kaca, mentol, botol, kaca tingkap, pinggan dan mangkuk. Okey, seterusnya kaca borosilikat dengan komposisi silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Ciri-ciri kaca borosilikat menunjukkan ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding kaca soda kapur. Kaca borosilikat digunakan untuk membuat pinggan mangkuk, kelalang, bikar, tabung uji dan radas-radas kaca di dalam makmal. Seterusnya kaca plumbum dengan komposisi silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Ciri-ciri kaca plumbum menunjukkan takat lebur yang lebih rendah, mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dan yang terakhir, kaca plumbum digunakan untuk membuat prisma, kanta biasan yang tinggi dan perhiasan-perhiasan kaca. Seterusnya murid-murid semua, apakah pula seramik? Baiklah, seramik diperbuat daripada tanah liat. Okey, komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium silikat. Sekarang cikgu tunjukkan seramik dan kegunaannya dalam kehidupan harian kita. 1. Pinggan mangkuk seramik kerana tahan haba dan tekanan tinggi serta tidak mudah terkakis. 2. Pembuatan gigi palsu kerana seramik keras, kuat serta lengai iaitu tidak mengambil sebarang tindak balas dengan bahan kimia, maka ia sesuai dijadikan gigi palsu. Ya, dan akhir sekali ia tidak berkarat. Okay, seterusnya jubin seramik sebagai lantai kerana jubin seramik menunjukkan permukaannya lebih berkilau. Yang keempat, pasu bunga seramik kerana ianya lebih keras dan kuat. Seterusnya sebagai superkonduktor seramik kerana ia digunakan untuk membuat magnet yang lebih ringan tetapi mempunyai kuasa yang beribu-ribu kali ganda lebih besar daripada magnet biasa. Dan yang terakhir dijadikan chip mikroseramik dalam pembuatan komputer, telefon dan radio. Baiklah murid-murid semua, kesimpulannya kaca dan seramik. Kaca diperbuat daripada pasir. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Komponen utama bagi kaca dan seramik adalah silika iaitu silikon dioksida. Seterusnya cikgu tunjukkan persamaan kaca dan seramik secara keseluruhannya. Okey, sifat kaca dan seramik. 1. Ianya penebat haba dan elektrik yang baik, tahan mampatan tetapi lemah terhadap regangan. Yang ketiga, ianya senang dibersihkan. Yang keempat, lengai secara kimia. Dan yang terakhir, keras tapi rapuh. Ya, anak murid semua, sekarang kita masuk ke standard pembelajaran yang ketiga iaitu polimer. Di mana di akhir pembelajaran, murid-murid boleh menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik. Murid-murid juga boleh menerangkan proses pempolimeran, penambahan. Dan yang terakhir, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Apakah polimer? Maksud polimer secara umum adalah gabungan pelbagai monomer bagi membentuk satu rantaian panjang melalui ikatan kimia. Hasil dari penggabungan monomer-monomer ini akan membentuk polimer. Polimer yang terbentuk adalah daripada hasil pempolimeran. Sekarang cikgu ingin tunjukkan proses pempolimeran secara ringkas. Baiklah, di bahagian kiri cikgu, monomer, iaitu monomer merupakan unsur paling kecil dalam polimer. Manakala di bahagian kanan cikgu menunjukkan ikatan kimia yang terbentuk antara monomer-monomer akhirnya membentuk satu rantaian panjang. Ya, itulah polimer. Monomer-monomer bergabung secara kimia membentuk rantaian panjang dikenali sebagai polimer. Perubahan monomer kepada polimer dinamakan sebagai proses pempolimeran. Okay, seterusnya, cikgu tunjukkan pula proses penyah polimeran. Okey, perhatikan rajah di sebelah kiri cikgu. Kita dapati ikatan antara monomer-monomer mulai terputus satu demi satu. Dan akhirnya ia membentuk monomer kembali. Proses perubahan polimer kepada monomer dinamakan sebagai penyah polimeran.
Seterusnya, cikgu ingin terangkan pempolimeran penambahan. Pempolimeran yang melibatkan monomer yang sama tetapi melibatkan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal lalu membentuk polimer, ia dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Okey, contohnya di sini cikgu tunjukkan kepada kamu semua. Okey, ini adalah etena dengan ikatan ganda dua pada dua atom karbon. Dan ini adalah politena dengan ikatan tunggal antara dua atom karbon. Okey, masih lagi menunjukkan monomer yang sama, cuma ikatan ganda dua terputus satu membentuk satu ikatan tunggal. Ini dinamakan sebagai pempolimeran penambahan. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan kegunaan polimer secara amnya. Okey, politena untuk membuat baldi. Okey, beg plastik, baju hujan, filem, mangkuk dan tong sampah. PVC digunakan untuk membuat paip air, kabel elektrik, tikar, piring hitam dan penyangkut baju. Dan seterusnya polipropena untuk membuat tali, botol kerusi, bekas minuman dan permaidani. Baiklah murid-murid semua, ingin cikgu tunjukkan polimer terbahagi kepada dua, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi bermaksud polimer yang wujud secara semula jadi di dalam alam ini. Manakala polimer sintetik merujuk kepada polimer buatan manusia yang menggunakan bahan-bahan kimia. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh-contoh polimer semula jadi. Okey, di sini cikgu tunjukkan beberapa sahaja ya, iaitu kanji, getah asli dan protein. Kanji contohnya daripada beras, gandum, okey, protein contohnya daripada ikan, bichirin, kacang dan sebagainya. Contoh-contoh polimer sintetik pula seperti politena, perspex dan polistirena. Seterusnya murid-murid, cikgu ingin tunjukkan maklumat mengenai polimer semula jadi iaitu getah asli, di mana getah asli juga dikenali sebagai latex. Ianya diperoleh daripada torehan pokok getah. Susu getah yang diproses menjadi getah asli. Monomer getah asli dikenali sebagai isoprena. Seterusnya, cikgu tunjukkan pula ciri-ciri getah asli. 1. Ianya lebih kenyal. 2. Tidak telap haba. 3. Merupakan penebat elektrik yang baik. 4. Tidak tahan haba. Dan yang terakhir, lembut. Baiklah murid-murid, untuk cikgu fahamkan lagi kamu mengenai maklumat tambahan mengenai getah asli, mari kita lihat video ini pula. Getah asli itu polimer semula jadi yang terdiri dari isoprena. Ia diproses daripada latex yang diperoleh daripada getah. Latex terdiri daripada air dan molekul getah. Molekul getah diselaputi dengan lapisan membran protein bercas negatif. Ya murid-murid, sebentar tadi cikgu tunjukkan molekul getah diselaputi oleh membran protein yang bercas negatif. Okay, maklumat yang kedua yang perlu kamu ingat adalah monomer bagi getah asli adalah isoprena. Okey. Seterusnya cikgu ingin tunjukkan satu isu. Okay, isunya ialah mengapakah susu getah yang cecair akan berubah menjadi pepejar ataupun beku. Kenapa ya? Baiklah, ini disebabkan oleh tindakan asid terhadap latex. Okay, mari kita lihat rajah 9.7 ini. Okey, kamu lihat di sini molekul getah yang diselaputi oleh membran protein. Membran protein adalah bercas negatif. Kemudian apabila kita tambahkan asid, ia akan menyebabkan satu perubahan yang berlaku kerana asid adalah bercas positif, membran protein pula bercas negatif. Cas yang berlawanan akan menarik di antara satu sama lain sehingga zarah getah dineutralkan. Okay. Seterusnya kamu lihat rajah yang ketiga ini menunjukkan kesannya membran protein pecah manakala polimer getah mulai bergumpal ataupun membeku. Okay. Seterusnya kita lihat pula tindakan alkali terhadap latex. Okey, mari kita kaji rajah 9.8 ini. Okey, selepas getah ditoreh, okey, susu getah yang diperoleh kamu dapati ia akan mulai membeku. Kenapa ya?
Ya, ini disebabkan tindak balas bakteria yang terdapat di persekitaran pokok kerana bakteria bercas positif. Okey, kemudian kita bawakan susu getah ini ke tempat pemprosesan susu getah. Okey, di mana di sana kita akan tambahkan alkali, contohnya larutan amonia. Okey, larutan amonia mempunyai cas negatif. Sama seperti membran protein juga bercas negatif. Cas yang sama akan menolak antara satu sama lain, maka getah tidak akan dineutralkan. Oleh itu, getah kekal dalam keadaan cecair. Baiklah, setelah kita saksikan fakta-fakta sebentar tadi, sifat semula jadi getah asli yang kita ketahui lembut dan tidak tahan haba, maka ianya tidak sesuai dijadikan bahan seperti tayar kereta. Jadi, bagaimanakah sifat getah asli dapat dipertingkatkan untuk menjadikannya sebagai bahan yang lebih sesuai untuk membuat pelbagai jenis barangan? Ya, murid-murid semua, proses pemvulkanan boleh membaiki sifat getah asli dan menjadikannya lebih kuat. Sekarang cikgu tunjukkan pula proses pemvulkanan getah. Pemvulkanan menjadikan getah asli lebih kuat dan lebih tahan terhadap haba. Pemvulkanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Atom-atom itu membentuk rangkai silang polimomer getah. Proses ini menghasilkan getah terhimpan. Rangkai silang ini menghalang rantai polimer getah daripada menggelongsor antara satu dan lain. Baiklah murid-murid semua, setelah menyaksikan video ringkas tentang proses pemvulkanan getah sebentar tadi, perkara pertama yang perlu difikirkan adalah prosesnya apa. Iaitu yang pertama, getah mestilah dipanaskan. Okey, pemanasan getah diikuti dengan penambahan atom sulfur menghasilkan proses pemvulkanan di mana atom sulfur itu akan membentuk satu rangkaian silang dalam struktur getah menjadikan getah itu lebih kuat dan tidak mudah menggelongsor. Okey, getah ini dinamakan getah terbakal. Getah terbakal lebih sesuai dijadikan bahan seperti tayar kereta dan lain-lain yang tahan lasak untuk kegunaannya. Baiklah murid-murid, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, cikgu sediakan beberapa soalan untuk uji minda anda. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Soalan kedua, apakah itu polimer? Soalan ketiga, apakah monomer bagi getah asli? Soalan keempat, apakah kebaikan pemvulkanan? Baiklah murid-murid, bagaimana jawapannya? Sudahkah anda bersedia untuk semak bersama-sama dengan cikgu? Baiklah, soalan pertama, jawapannya ialah alloy ialah campuran dua atau lebih unsur dengan komposisi tertentu dengan unsur utamanya adalah logam. Bagi soalan nombor 2, apakah itu polimer? Jawapannya pula, polimer merupakan gabungan monomer-monomer yang membentuk satu rantai panjang secara ikatan kimia. Soalan yang ketiga, apakah monomer bagi getah asli? Ya, jawapannya isoprene. Dan yang terakhir, apakah kebaikan pemvulkanan? Jawapannya, untuk membaiki sifat getah asli dan menjadikannya lebih kuat. Nampaknya sampai setakat ini sahajalah pembelajaran kita dan cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana kita berjaya ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum cikgu undur diri, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Semoga cemerlang dalam subjek sains. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.